Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Fakihah, awak tak pakai tudung. Tok. Okey, tak apa. Okey. Okey. Sebelum tu cikgu nak pesan, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, sebab kita ni sedang Google Meet, seeloknya kalau nak buka kamera pakai molek lah. Okay. Kemudian tutup mute suara kalau tak sibuk bercakap. Kalau tak nak bercakap mute suara. Kalau nak bercakap baru buka suara balik. Okay. Kemudian tu je lah sebab kita tengah Google Meet, suasana dekat rumah kita tak tahu macam mana kan. So dia tengah Zoom. So jaga tingkah laku, okay. Jangan duduk kosong-kosong sangat. Okay. Bismillah. Okay, untuk hari ini cikgu akan teruskan dengan pembelajaran kita dalam bab 2 lagi. Kita tak habis lagi bab 2 dalam subtopik kedua iaitu gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Okay, gandaan sepunya terkecil kita dah belajar dah cara untuk tentukan gandaan sepunya terkecil. Ingat lagi tak 3 kaedah yang kita boleh guna untuk tentukan gandaan sepunya terkecil? Tapi ingat lagi, ada 3 cara untuk kita tentukan gandaan sepunya terkecil. Ya, Haziq ingat? Tiga cara, iaitu yang pertama kita guna kaedah menyenaraikan gandaan sepunya. Okey, kemudian kita yang kedua kita guna kaedah apa dia? Menggunakan pembahagian berulang yang kita kena buat bahagi tu kan, kotak-kotak untuk bahagikan nombor yang diberi tu. Tu pembahagian berulang. Okey, yang ketiga kita gunakan kaedah pemfaktoran perdana. Pemfaktoran perdana ni jarang sikit kita guna tapi awak kena tahu jugalah. Okey, kena tahu juga sebagai pengetahuan. Okey, boleh ya? Kita dah belajar gandaan sepunya terkecil. Jadi sekarang hari tu last cikgu dah bagi video mengenai menyelesaikan masalah yang melibatkan gandaan sepunya terkecil kan? Ingat tengok ke tak video yang cikgu bagi tu? Okay, kalau tak tengok make sure lepas ni kita tengok, okay? Sebab hari ni cikgu nak bincangkan kerja rumah yang cikgu bagi hari tu. Ni pun cikgu yakin mesti ramai yang tak buat, okay? Kan? Mesti ramai yang tak buat kan? So cikgu nak ni, cikgu dah tunjukkan jalan penyelesaian ni. Awak buat kerja rumah ni, salin balik supaya awak faham lah. Kalau awak tak buat, takkan faham. Okay? Sampai bila-bila pun takkan faham kalau tak buat. So kena buat, kena tulis baru kita faham. Boleh eh? Okay. Dalam subtopik menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK, so standard pembelajaran kita hari ini kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK, gandaan sepunya terkecil. Okey, cikgu laju sangat ke slow sangat? Kau okey dah? Julia, cikgu laju ke cikgu slow sangat? Laju. Laju. Okey, tak apa cikgu slowkan. Okey, sorry. Okey, cikgu slowkan ya. Okey, so untuk hari ni kita masih lagi dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK, tapi cikgu nak bincang homework yang cikgu bagi hari tu. Ingat lagi tak homework yang cikgu bagi hari tu? Ingatlah tu. Tak buat kan? Tak ingat lah. Ada seorang je yang buat dan hantar dekat cikgu. Aku tak pasti dia buat ke tak, tapi dia ada tanya soalan ke cikgu. Okay, tak apalah. Yang tak buat, buat. Yang dah buat pembetulan. Okay, boleh eh? Cikgu nak tengok tau nanti buku sekolah ni. Make sure ada. Okay. Dalam menyelesaikan masalah melibatkan GSTK ni kan dibagi soalan berayat. Soalan berayat. Kalau sebelum ni soalannya direct. Cari gandaan sepunya terkecil bagi 6 dan 8. Cari gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 12. Okay. Kalau menyelesaikan masalah ni dibagi soalan berayat. Okay. Kalau nak dalam soalan berayat ni kita kena cari kata kunci. Ni cikgu dah bagi tahu juga dalam video sebelum ni, kata kuncinya adalah tengok ada perkataan minimum ataupun ada perkataan terpendek.
ataupun ada perkataan paling kurang dan ataupun ada perkataan serentak. Bila awak jumpa pernyataan masalah, soalan berayat, kemudian awak jumpa ada perkataan minimum. Cari bilangan minimum sekian-sekian. Cari masa terpendek bagi sekian nombor sekian dan sekian. Okey, itu adalah kata kunci bagi soalan GSTK, gandaan sepunya terkecil. Faham? Boleh Haziq? Boleh. Okey, betul. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan ni homework cikgu bagi itu, latih diri 2.2C. Semua ada buku teks kan dekat sebelah tu. Buka buku teks, buka latih diri 2.2C. Ke surat 42. Cikgu. Ya. Ada orang tak dengar suara cikgu. Tak dengar suara cikgu. Oh, kalau tak dengar suara cikgu, kalau tak dengar suara awak swipe sikit. Screen phone tu awak swipe sikit bawah tu, dari tepi sekali tu, tepi belah kiri, dia ada tulis join audio. Join audio. Jangan cikgu nak dia ni. Awak tolong wait dia ke boleh? Awak tolong bagi tahu ke kawan awak yang tak dengar suara cikgu tu. Ya. Pun bawah sekali tu awak swipe sikit je. Lepas tu ada tulis belah kiri, bucu kiri tu ada join audio. Situ awak tekan, lepas tu awak allow. Tekan kat situ, lepas tu call over internet, tekan allow. Situlah suaranya. Bagi tahu siapa-siapa yang tak dengar suara cikgu tu. Okey, awak dengar ni kita teruskan tau. Okey. Latih diri 2.2C, soalan 1. Buka buku teks sebelah kau. Okey, cikgu nak seorang bacakan soalan ni. Natasha baca boleh? Alia Natasha. Bacakan soalan dekat skrin cikgu ni. Kan ada soalan ni, bacakan soalan ni. Satu lampu neon mengelip setiap 9 saat, manakala satu lagi lampu neon mengelip setiap 12 saat. Jika dua lampu neon itu mengelip serentak ketika suis dihidupkan, selepas berapa saat dua lampu neon itu akan mengelip serentak sekali? Sekali lagi. Okey. Daripada soalan ni, dia bagi tahu satu lampu neon mengelip setiap 9 saat. Kemudian satu lagi mengelip setiap 12 saat. Okey, dia kata kalau dua lampu neon tu mengelip serentak ketika suis dihidupkan. Kita buka suis kan? Kita buka suis. Kemudian dua-dua lampu tu mengelip serentak. Dia tanya lagi, selepas berapa saat dua lampu tu mengelip serentak sekali lagi. Ingat tak lagi saat ni cikgu beritahu ada kata kunci untuk untuk soalan GSTK, perkataan serentak kan? Saat ni di slide sebelum ni cikgu beritahu kata kunci untuk soalan GSTK adalah serentak salah satunya. Jadi kita tahu daripada soalan ni dia nak cari GSTK, gandaan sepunya terkecil. Okey. Jadi kalau yang ni gandaan sepunya terkecil, kita boleh gunakan kaedah sama ada menyenarai gandaan sepunya, pembahagian berulang ataupun faktoran perdana. Okey. Untuk soalan ni cikgu buat menyenaraikan gandaan sepunya. Okey. Mula-mula sekali nak menyenaraikan gandaan sepunya tu, kita senaraikan dulu gandaan bagi 9 sebab dekat soalan ni dia kata satu lampu neon ni mengelip setiap 9 saat. Jadi kita senaraikan satu gandaan bagi 9. Kemudian kita senaraikan juga satu lagi lampu neon mengelip setiap 12 saat. Jadi kita senaraikan satu lagi gandaan bagi 12. Gandaan bagi 9. Sifir 9 lah gandaan ni.
Okey, gandaan ni dia pendaraban. Okey, so gandaan bagi 9, sifir 9. Kita senaraikan 5 pertama dulu. Gandaan 5 yang pertama dulu. Okey, kemudian kita senaraikan pula gandaan bagi 12. Gandaan bagi 12, 5 yang pertama adalah 12, 24, 36, 48, 60. Okey. Kemudian daripada gandaan yang kita senaraikan ni, okey, kita cari mana yang sama, mula-mula sekali yang dia sama. Yang mula-mula sekali dia sama. 9 ke? Tak ada kan? 9 ada kat sini tapi kat sini tak ada. 18 kat sini ada tapi kat sini tak ada. Dekat sini 27, dekat sini 36. Yang ni 36. Ada sama dengan yang ni 36. So ini adalah gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Okay. Jadi GSPK bagi 9 dan 12 ialah 36. Boleh? Boleh ke ni? Faham ke? Ada yang tak faham? Ada yang kurang jelas? Ke cikgu laju sangat? Boleh bagi tahu cikgu? Azri, okey? Azri, okey ke? Okey ke? Okey, bagus. Faham gandaan sepunya terkecil ni kita kena cari gandaan yang sama yang paling kecil. Kalau bagi macam contoh 9 dan 12 ni sama dan paling kecil adalah 36. Sebelum nombor yang sebelum dia ni tak ada lagi yang sama kan? Jadi gandaan yang sama dan paling kecil adalah 36. Maka dua lampu neon itu akan mengelip serentak sekali lagi pada saat ke-36. Kiranya waktu kita buka switch lampu tu dia mengelip serentak dua-dua lampu tu. Kemudian pada saat ke-36 lampu neon tu akan mengelip serentak sekali lagi. Tahu tak lampu neon ni macam mana? Lampu neon tu lampu lilap tu. Lampu lilap tu kan dia kelip kan? Kan dia tak berkelip serentak kan? Tapi akan ada masa dia berkelip serentak, betul tak? Lampu lilap tu apa pasal lampu lilap tu? Kalau macam nak raya kan kita pasal lampu lilap. Ingat lagi tak? Cuba perhati. Dan dia mengelip tak serentak tapi akan ada masa dia mengelip sama kan? Serentak. Okay? Boleh? Okay, boleh Tengok, kita dah boleh applykan konsep GSPK dekat lampu lilap tu, lampu neon tu. Okay? Tematik ni merangkumi keseluruhan hidup. Bukan yang orang kata tak apa, kita tak guna dalam kehidupan, kita guna dalam kehidupan. Cuma kita tak perasan. Okay? So next soalan kedua. Tadi pelajar perempuan, kali ni cikgu nak pelajar lelaki baca. Azrik lah. Azrik buka mikrofon dia tu. Bacakan soalan 2 ni. Vijay hendak menyelesaikan cenderamata dalam bungkusan yang terdiri daripada setesan rantai kunci dan sekeping magnet peti sejuk untuk kawan-kawannya. Rantai kunci 510 utas sepaket manakala magnet peti sejuk dijual 6 keping. Paket berapakah bilangan rantai kunci minuman yang perlukan dibeli oleh Wijaya supaya bilangan magnet peti sejuk yang dibeli boleh dibungkus secukupnya dan semua rantai itu. Okey, terima kasih Azri. Bagus. Cuma lain kali kuatkan suara baca soalan tu kuatkan suara supaya bila kita baca soalan dengan kuat, kita sendiri pun masuk dalam otak. Soalan ni nak gapo ni sebenarnya. Kalau kita baca slow, nanti kita pun tak masuk dalam otak kita. Soalan ni nak gapo, kena baca sekali lagi. Okay, tak apa, bagus. Terima kasih. Okay. Wijaya dia hendak menyediakan cenderamata. Cenderamata ni apa? Oleh-oleh lah, hadiah. Dalam bungkusan yang terdiri daripada seutas rantai kunci dan sekeping magnet peti sejuk untuk kawan-kawan dia.
Wijaya ni nak bagi hadiah dekat kawan-kawan dia. Dalam satu paket tu dia nak letak satu rantai kunci. Rantai kunci ni keychain. Rantai kunci. Dan sekeping magnet peti sejuk. Kemudian dia kata rantai kunci dijual 10 utas sepaket. Dalam satu paket yang dekat kedai tu dia jual satu paket ada 10 utas. Lepas tu magnet peti sejuk dijual dalam satu paket tu ada 6 keping. So dia tanya, berapa bilangan rantai kunci keychain, bilangan keychain minimum yang perlu dibeli oleh Wijaya supaya bilangan magnet peti sejuk yang dibelinya boleh dibungkus dengan secukupnya dengan semua rantai kunci itu. Faham tak? Kiranya dia nak bagi kat kawan-kawan dia ni biar semua kawan-kawan dia dapat satu keychain, satu peti magnet peti sejuk. Okay. Dia tak nak lah seorang tu dapat keychain je, seorang tu dapat magnet peti sejuk. Dia nak satu paket tu sama-sama dapat satu keychain, satu magnet peti sejuk. Okay, itu adalah kehendak soalan dia. So kita tengok kat sini apa yang membuatkan soalan ni kita tahu kita nak cari SPK. Kita tengok kata kunci yang diberi iaitu minimum. Ini apa dah yang cikgu tunjuk dengan arrow ni? Dengan mouse ni. Minimum ni. Berapakah bilangan rantai kunci minimum yang perlu dibeli oleh Wijaya supaya bilangan magnet peti sejuk yang dibelinya boleh dibungkus secukupnya dengan semua rantai kunci itu. So, kita tengok kata kunci minimum. Kita tahu nak cari apa ni? Rihazik. Ada lagi ke? Dia ada. Aisyah ada. Hilang tu ke ramai ni sebelah orang ni. Mana lagi semua? Soalan ni nak cari apa ni? Nak cari yang kita tengah belajar sekarang ni. Apa? Aisyah. Aisyah ada. Nak cari apa ni? Julia. Kita nak cari apa ni Julia? Tengok kata kunci ada perkataan minimum. Jadi kalau perkataan minimum kita tahu kita nak cari gandaan sepunya terkecil. Kita nak cari berapa perlu Wijaya beli keychain, berapa perlu Wijaya beli magnet peti sejuk. Okay. So kat sini kat sini kalau tadi cikgu guna kaedah menyenarai gandaan sepunya, kali ni cikgu guna kaedah apa ni? Kaedah apa ni? Julia, kaedah apa ni? Cikgu tunjuk dah ni. Kaedah apa ni? Pembahagian berulang. Okay. Kenapa? Boleh sebab kita boleh guna mana-mana kaedah. Nak menyenaraikan gandaan sepunya ke, nak guna pembahagian berulang ke, nak guna pemfaktoran perdana ke, semua boleh guna. Tapi yang ni cikgu guna kaedah pembahagian berulang. Okay. Kat sini dia bagi 10 dengan 6. Jadi kita carilah gandaan sepunya terkecil bagi 10 dengan 6 ni. Kita cari gandaan sepunya terkecil bagi 10 dengan 6 ni. So, guna pembahagian berulang, kita bahagikan nombor yang diberi dengan satu pembahagi secara berturut-turut. Kemudian, 6 dengan 10 ni kita tahu ada dalam sifir berapa? 2. Jadi, kita bahagikanlah 6 bahagi 2 dapat 3. 10 bahagi 2 dapat 5. Kemudian, dapatlah 35. 35 ni tak ada dalam satu sifir kan? Dah tak ada dalam sifir 2. Jadi kita proceed kepada sifir 3 pula. Okey, kita proceed kepada
sifir 3, sorry. Sifir 3, 3 bahagi 3 akan dapat 1. 5 bahagi 3 tak boleh kan, dapat baki. Jadi kita turunkan 5. Okey, turunkan 5, kemudian nak dapatkan 1, cikgu bahagikan dengan 5. 5 bahagi 5 dapat 1, maka kita dapatlah GSPK bagi 6 dan 10. Apa perlu kita buat? Kita darabkan pembahagi ni dekat tepi ni. Okay, darabkan pembahagi dekat tepi ni. Kemudian 2 darab 3 darab 5 sama dengan 30. Okey, maka bilangan minimum rantai kunci yang perlu dibeli supaya boleh dibungkus secukupnya dengan magnet peti sejuk yang dibelinya adalah 30. Saya tak betul. Okey, 30. Ialah 30. Okey. Okey, boleh? Boleh ke ni? Maksudnya Wijaya kena beli 30 rantai kunci dan 30 magnet peti sejuk. Okey. Kalau kamu tak faham maksudnya cikgu kalau kamu tak macam kurang faham lagi kehendak soalan tu apa, tak apa. Yang penting sekarang cikgu nak kamu faham. Tengok kata kunci minimum, serentak, paling kurang, terpendek. Kita tahu kita nak cari GSPK. Lepas tu cari GSPK tu apa boleh kita buat? Boleh guna 3 kaedah iaitu menyenarai gandaan sepunya, pembahagian berulang dengan pemfaktoran perdana. Okay, boleh guna antara ketiga-tiga ni. Boleh guna mana satulah. Suri, kenapa? Suri faham tak? Okey tak semua? Jelas tak? Jelas cikgu. Okey. Siapa tu yang jawab? Julia ke Kak Alia? Suri, kenapa Suri angkat tangan? Ada nak tanya soalan kat cikgu ke? Ada yang apa tak faham lagi? Dah cikgu. Dah, okey, bagus-bagus. Okey, senang kan GSPK ni? Okay. Kalau buat latihan mesti senang. Kalau tak buat latihan payahlah. Sebab kita tak nampak kan apa yang perlu kita buat kan. Okay. Jadi cikgu nak kamu salin balik dalam kira ni. Nanti cikgu bagi slide. Nanti kamu tengok dekat slide tu, okey? Okey. Jadi rumusannya untuk bab ni kita dah habis lah. Untuk bab 2 kita dah habis. Kita dah belajar faktor. Faktor bagi 12. Contohnya ni faktor. Faktor bagi 12. Faktor ni nombornya tetap. Kalau contoh faktor bagi 12, inilah faktornya. Dah tak ada nombor lain dah. Okay. Faktor bagi 18. Inilah faktor bagi 18. Faktor ni nombor yang bila kita darab akan dapat nombor yang diberi. Kan? Okay, kemudian kita dah belajar faktor sepunya. Faktor sepunya tu apa? Faktor yang sama antara kedua-dua nombor tu. Okay, kalau contoh faktor sepunya bagi 12. 1, 2, 3, 6. Ini cikgu nak recap betul. Cikgu nak buat rumusan apa yang dah belajar bab 2. Okay. Nanti pening-pening pula apa cikgu ni faktor pula tadi gandaan. Okay. Yang pening-pening ni cikgu nak rumuskan apa yang dah belajar dalam bab 2. Sebab nanti kita nak masuk bab 3 dah. Ya. Yeah. Okay. Kemudian faktor sepunya terbesar. Kalau faktor sepunya terbesar. Kalau gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya kecil. Faktor sepunya terbesar. Okay? Boleh ingat So faktor sepunya terbesar pun sama. Kita guna 3 kaedah tu juga. Menyenarai faktor sepunya, pembahagian berulang dengan faktor perdana. Okay, contohnya ni faktor sepunya terbesar tu apa? Faktor yang samalah. Faktor, dalam faktor sepunya tu, faktor mana yang paling besar? Okay, faktor yang dalam faktor sepunya ni, faktor mana paling besar? Kalau faktor bagi 12 dan 18 ni, 6 lah. Okay, kemudian gandaan. Kita belajar juga gandaan. Okay, gandaan ni dia banyak. Dia tak habis.
Kalau contoh ganda bagi 6 kan. Ada banyak ganda bagi 6. Dia takkan habis. Nombor dia semakin besar. Okay, kalau faktor dia setakat tu je. Tu lah. Tak ada lebih-lebih dah lah. Okay, kemudian gandaan sepunya. Kita dah belajar juga gandaan sepunya. Okay, gandaan sepunya gandaan yang sama dalam ni. Contoh bagi 6 dan 8 ni gandaan yang sama lah. Antara gandaan tu. Okay. Kemudian gandaan sepunya terkecil. Okay, kita tengok gandaan yang dalam gandaan sepunya tu mana yang paling kecil. Okay, kalau yang ni kok 6 dan 8 ni 24 ni lah yang mula-mula ni kan. 24. Itulah gandaan sepunya terkecil. Dalam gandaan sepunya tu mana nilai yang paling kecil. Itu gandaan sepunya terkecil. Okay, boleh Okay. Okay, cikgu nak teruskan dengan aktiviti. Boleh ke ni? Boleh. Boleh. Faham ke tak ni? Kita nak masuk bab 3 tau. Awak kena faham dulu bab 2 betul-betul. Barulah senang sikit nak masuk bab 3. Okay. Okay, untuk aktiviti cikgu nak buat. Cikgu nak buat quizzes. Kalau tak faham ada apa-apa soalan boleh tanya. Make sure buat kerja sekolah yang cikgu bagi. Kalau nanti buku sekolah cikgu nak tengok pastikan ada Sempat dah kita nak buat quizzes ni. Kejap lagi masa ke apa? Apa ni? Okey, dengan ni masing-masing cikgu nak awak buka Google, type quizzes. QUI. Quizzes. Sabar jap. Okey. Tak apa. Slow-slow masing-masing buka Google. Jangan left. Jangan left Zoom ni, buka Google. Type quizzes. Apa dah ni? Kecil ni quizzes. QUIZIZZ. Quizzes. Aku ada lain. Pernah jawab soalan melalui quizzes tak sebelum ni? Lain cikgu sentuh lah. Boleh buka quizzes. Bila dah buka quizzes tu, cikgu cuba. Quizzes. Okay, masukkan nombor ni. Enter join code ni. 178527. Apa ni? Apa dah cikgu tunjuk ni?
Nampak tak? Enter code. Bila masuk quizzes tu, tekan enter code tu. Dia tekan dekat bawah tu, enter code. Mana nampak ke tak? Tekan enter code. Masukkan kod nombor ni 178527. Ada yang dapat masuk dah? Hello, ada lagi ke tak ni? Semua ni senyap je. Tengah buka quizzes ya. Okay. Alia, panggil Alia ke panggil Natasha? Panggil Tasha boleh cikgu? Tasha, boleh masuk ke Tasha? Tak boleh lagi cikgu. Tak boleh lagi. Dia ni kan dia lambat loading lambat Hmm. Oh, ni pun tak ada orang masuk lagi. Cikgu, nombor kod cikgu. Tu nombor kod cikgu ni. Dekat skrin ni ada 178527. 178527. Dengar? 178527. Dengar cikgu. Tu nombor kod. Okey. Okey. Siapa tu? Rihazi Boleh masuk dah? Lambat sikit kan? Boleh dengar cikgu. Okey. Siapa ni Kecek tu cikgu tu Cam. Rihazi. Okey, kita tunggu orang yang masuk dulu Ada 10 orang ni. Masuk dah tu. Sudah, okey. Okey, kita tunggu yang lain masuk Okey. Sabar. Mana cikgu lagi ni? Cikgu pun turun. Apa yang dah masuk ni Ustaz Ya Aziz, boleh nampak tak siapa yang masuk dah? Okey, Suri, Natasha masuk dah. Damia masuk dah. Tak ada pun nama Rihazi dengan seorang lagi tu. Kau tunggu balik tu.
Haziq tak boleh masuk. Haziq. Okay, kita tunggu dalam ada 10 orang ni. Kita tunggu dalam 8 orang ke. Okay. Lepas tu kita masuk lah. Kita start lah. Come. Yang lain tak ada pun, ada 3 orang ni je. Tak boleh masuk ya. Line slow ya. 178527. Tu adalah kodenya. Masuk dah cikgu. Ya, tak ada pun nama Julia. Ke cikgu kena refresh ni. Cikgu reload dah. Minta maaf sebab yelah line slow kan. Wifi sekolah pun tak berapa kuat. Cikgu start dengan mana yang ada je lah kejap lagi dah. Sebab lambat dah ni, cikgu takut ganggu masa subjek lain. Memang masuk lah. Okey, dah ada 6 orang. Masa saya nak tunggu 2 orang lagi lah. Nak tunggu ke nak start? Allahu Akbar. Okay, sambil-sambil tu cikgu tahu dalam ni ada soalan gandaan sepunya dengan gandaan sepunya terkecil. Okay, soalan subtopik 2.2 gandaan sepunya dengan gandaan sepunya terkecil. Okay, masa diberi cikgu buat 2 minit tapi lagi cepat lagi bagus. Kalau boleh cepatlah jawab, ada 5 soalan je. Okay. Cuba jangan tembak, cuba selesaikan masalah soalan tu, okay? Jangan tembak tu. Jangan tengok jawapan tu tembak. Jangan. Cuba dulu. Okay? Sebab tu cikgu sediakan pensel dengan buku ni. Sekejap ya, cikgu reload ni, cikgu start. Cikgu. Ya, saya. Kenapa dia? Saya ketinggalan saat ni. Oh, tak dengar. Dia tak dengar suara cikgu. Sebab saya lain slow. Cik pas saya top up. Oh, tak apa. Tak apa dia. Nanti cikgu hantar video recording ni, nanti tengok balik Okey, tak apa, dia jangan left. Tunggu je. Dia boleh masuk ni quizzes ni. Kalau tak boleh masuk tak apa, cikgu start dulu dengan yang mana ada ni sebab masuk masa subjek lain dah ni. Tapi cikgu nak juga bagi online kejap. Kita start lah dengan 6 orang ni dah. Ready dah kau 6 orang ni, cikgu start ya. Oh. Okay, cikgu start dalam kiraan 3, 2, 1. Tak start lagi. Okay, tengok soalan, jawab.
Mana yang nak try join lagi tu boleh try pakai kod kat atas ni 178527. 178527 boleh try join. Boleh jawab Kat soalan, mana? baca soalan dulu. Tak masuk Kenapa soalan Dah siap cikgu. Ada sorry, okey bagus. Kita tunggu yang lain Dah siap ke? Okey bagus, kita tunggu yang lain Rihazi. Pantas, pastikan banyak betul Nanti berapa lagi sebenarnya. Dah siap goyak Dia nak air dulu. Boleh tak? Ada soalan lagi tu dok? Siap dah cikgu. Oh, siap belakang dah? Okey, siapa nombor 1 ni? Suri. Julia. 1 Suri, nombor 2 Damia, nombor 3 Rihazi. Okey, bagus. Julia dengan Natasha tak siap lagi, tak apa buat dulu. Ke Julia ni? Okey, soalan 1 semua betul kan? Mana yang dah siap masuk balik dalam Zoom, cikgu nak bincang sikit. Ya Julia, siap dah? Naik telur.
Okay, tak apa. Cikgu faham. Cikgu pun lain slow kot ni. Tak apa. So, kita bincangkan dulu ni. Kita tengok soalan 1, tentukan sama ada 72 adalah gandaan sepunya bagi 9 dan 12. Semua betul. Jawapannya adalah ya. Macam mana kita nak tahu? Kita boleh bahagikan 72 ni dengan 9. Kemudian bahagikan 72 dengan 12. Dapat jawapan tepat ataupun ada baki. Kalau ada baki, bukan gandaan sepunya lah tu. Okey, kemudian untuk soalan 2, senaraikan 5 gandaan sepunya bagi 2 dan 6. Yang ni 2 orang betul, 3 orang salah. Siapa salah soalan ni? Senaraikan 5 gandaan sepunya. Kita buat ni, kita senaraikan dulu gandaan bagi 2. Lepas tu senaraikan pula gandaan bagi 6. Kemudian dia nak gandaan sepunya. Maksudnya gandaan yang sama. Daripada gandaan yang kita senaraikan tadi, kita tengoklah mana yang sama. Okay, jawapan dia adalah ni kan, A ni. Okay. A yang first kali tu. Soalan pilihan pertama. Tu jawapan dia. 6, 12, 18, 24, 30. Okay. Okay, cikgu bagi tahu senaraikan gandaan tu 5 at least kan. Tapi kalau awak senaraikan 5 tak jumpa, senaraikan lagi sampai awak jumpa gandaan sepunya. Okay. Kemudian nombor 3 tu senaraikan 3 gandaan sepunya. Yang ni kena pakai kalkulator sebab besar sikit jawapan dia. Jawapan dia yang kedua tu kan. Yang ni pun samalah awak senaraikan. Okay. Kemudian cari GSTK bagi 16 dan 18 menggunakan kaedah yang sesuai. Yang ni ada 4 orang betul, 2 orang salah. Okay, bagus. Ni pakai kaedah apa ni? Awak pakai kaedah apa ni? Siapa yang betul saat ni? Ke kaedah tembak-tembak? Kira kan? Kira kan? Nak pakai pembahagian berulang kan? Awak senaraikan gandaan sepunya. Lepas tu cari GSTK. Jadi kalau cikgu senang buat pembahagian berulang. Okay, bila kita buat pembahagian berulang 16 dengan 18 ni akan dapat jawapannya adalah 144. Okay. Tengok soalan 5, cari GSTK bagi 4, 15 dan 60. Yang ni pun kalau cikgu akan pakai kaedah pembahagian berulang. Pembahagian berulang senang kan? Sebab awak senaraikan, awak letak tu, so bahagi. Itu senang lah. Kalau awak senaraikan panjang jawapan nanti. Okay, so jawapannya adalah 60. Okay. Boleh Boleh gandaan ni? Okay. Okey lah tu, 70% accuracy. Maksudnya awak dah faham nak cari gandaan. Gandaan sepunya terkecil. Okay. So, okay. Itu je lah kot hari ni. Okay. Itu je untuk hari ni. Next class, cikgu akan masuk gandaan, cikgu akan masuk bab baru iaitu kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okay, make sure sebelum kelas baca dah dulu baca sekilas lalu mengenai bab 3 tu supaya awak dapat idea apa yang awak akan belajar dalam bab 3. Okay. So, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan sebelum cikgu tamatkan kelas? Tak ada je. Okey, cikgu nak tanya, gandaan sepunya ni, sebelum cikgu nak tanya, gandaan sepunya terkecil, untuk menyelesaikan masalah, kita kena cari kata kunci kan? Apa kata kuncinya? Selagi tak cikgu selagi tak sebut 4 kata kunci tu, cikgu tak akan bagi awak left. Okay, senaraikan 4 kata kunci untuk menyelesaikan masalah gandaan sepunya terkecil ni. Saat ni slide yang kedua cikgu dah tunjuk. Apa? Minimum. Okey, bagus Sadia. Lagi orang lain pula. Minimum.
Suri. Apa lagi selain minimum? Apa kata sinonim untuk sini minimum? Cepat-cepat. Nak habis kelas ke tak ni? Kalau tak habis kelas cikgu tak bagi. Kalau tak senarikan cikgu tak bagi. 3 lagi. Apa? Tadi dekat soalan tadi ada. Bagi tahu soalan pertama. Pasal lampu lilap tu. Tak ingat? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Serentak. Serentak. Okey, minimum. Serentak. Okay. Lagi dua. Terpendek. Terpendek. Okey, lagi satu. Paling kurang. Bagus. Paling kurang. Okey, ni adalah 4 kata kunci yang perlu awak cari kalau nak selesaikan masalah untuk JSPK. Minimum, serentak, apa? Terpendek, paling kurang. Okey. Boleh dah tu. Bagus dah tu. Pandai dah tu. Buat latihan je cikgu bagi, okey? Nanti latihan cikgu bagi dekat grup WhatsApp. Cikgu lupa letak kat sini. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Boleh live lah. Terima kasih semua join kelas untuk hari ini. Okay, dah boleh live dah. Cikgu, bye. Assalamualaikum. Okay. Cakap lah terima kasih cikgu. Okay, molek Cikgu. Gitu. Yang kali cikgu lain pun gitu cakap terima kasih cikgu. Itu. Boleh lah live. Kak Nora nak. Bye-bye, Cikgu. Okay, bye-bye Aziz. Bye-bye, Cikgu. Okay. Kak Nora, saya jumpa Kak Nora dekat bilik guru dah.